Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan senitv.com masih lagi di Maha. Okey, kalau kita lihat, sangat menarik desainnya. Tapi kita nak bercerita pasal sesuatu desain yang di luar kotak. Yang menjadi tumpuan dunia yang pernah memenangi satu pertandingan. Okey, kalau kita lihat ni. Kita lihat tak? Lihat tak? Kan. Kalau kita panggil tujung saji, dijadikan topi dan juga barangan-barangan, saya rasa macam barangan-barangan terbuang. Okey, kita nak bercerita pasal desain ni dan juga pasal kata orang tu anugerah atau kemenangan yang telah didapati sempena tandingan fashion ni. Kita memanggil designer. Okey, kita bersama dengan daripada Borneo Republic Malaysia Creations. Okey, apa khabar? Ya, khabar baik. Terima kasih kerana sudi untuk menemu bual. Okey, you siapa nama? Selamat datang, nama saya Vicky. You? Boleh panggil saya Stevie. Stevie, bukan Steven. Okey, kita nak bercerita pasal ini adalah rekaan anda, Stevie. Betul. Okey, sana sikit Stevie. Ni sini sikit. Okey, kita nak cerita pasal rekaan you. Okey, sebelum kita nak bercerita pasal rekaan ini, kita nak bertanya, pernah mendapat nama rekaan ini dan mendapat tempat di luar negara. Mungkin boleh cerita sikit pasal rekaan ini. Okey, terima kasih. Kalau kita dapat lihat di sini, ini secara keseluruhannya adalah merupakan rekaan berkonsepkan kitar semula ataupun barangan terbuang. Kita ambil ini kerana memenuhi tema kerajaan iaitu melestarikan alam sekitar. Okey, pada tahun 2019 hingga tahun 2020, Malaysia ada menyertai pertandingan Miss Eco International yang dipertandingkan di negara Egypt, negara Mesir selama 2 tahun berturut-turut. Ada peserta kita telah mewakili Malaysia pada tahun 2019 diwakili oleh Amy Nurtini, seorang peserta berbangsa Melayu. Pada tahun 2020 diwakili oleh Shavina Balan, seorang peserta berbangsa India. Okey, kedua-dua rekaan pakaian ini telah dipertandingkan di negara Egypt dan telah memenangi rekaan busana kontemporari ataupun Best Eco Wear. Best Eco Wear iaitu rekaan berasaskan alam sekitar ataupun recycle yang terbaik yang dipertandingkan di kalangan lebih 70 buah negara pada masing-masing tahun 2019 dan juga tahun 2020. So kalau kita lihat secara keseluruhan, apa yang kita nampak di sini, satu, dia mestilah ada elemen alam sekitar. Itu nombor satu. Kemudian kita akan ambil barangan terpakai, kita olahkan dia semula untuk menjadi kesesuaian seperti aksesoris, kraft tangan yang mencerminkan negara Malaysia. Contoh dekat sini, ini adalah tudung salji, tudung saji yang boleh sangat popular di kalangan kaum bajau di negeri Sabah. So ini adalah merupakan tudung saji yang kita olah semula secara kreatifnya menjadi headgear ataupun untuk diletakkan di kepala. Dan kita ada daun getah, kemudian kita ada potpourri, and then kita ada beberapa lagi bahan-bahan yang telah mengkuang, nipah, semua kita olahkan menjadi satu busana lah. So bila dia pakai ni nanti, automatically di stage dia akan nampak dramatik. Sebab kita boleh tahu pakaian itu adalah pakaian sama ada pakaian yang kitar semula ataupun bukan kitar semula, dan dia akan nampak sangat menyerlah di pentas. Mungkin disebabkan kedua-dua kriteria itu membolehkan juri memberikan kemenangan kepada Malaysia lah. So sempena Maha ni kita publishkan di sini, kita displaykan di sini sebab satu, walaupun ini adalah gerai Sabah, tapi kebanyakan dia punya peralatan perhiasan bahan-bahan boleh didapati di negeri Sabah. Macam ni sompoton, alat tradisional negeri Sabah. Ini macam tudung saji tadi di negeri Sabah juga, dan yang lain-lainnya juga boleh didapati di mana-mana negeri di Malaysia. Okey, nak tanya, persiapan untuk menyediakan satu bahan ini, busana ini, berapa lama untuk disiapkan? Okey, kita mengambil masa dalam tempoh 14 hari sehingga 21 hari, iaitu 2 hingga ke 3 minggu. Kita betul-betul fokus untuk menyiapkan sebab dia bermula daripada perolehan barang-barang. Kita ada desain konsepnya, kemudian kita olahkan dalam bentuk sketch, kemudian kita akan ada sesi fitting beberapa kali dengan si pemakai. Biasanya fitting itu kita buat sebanyak 2-3 kali. Kali terakhir itu nanti barulah kita nampak dia sesuai dengan badan dia, barulah kita, di hari terakhir tu sekali dengan kita packagekan masuk dalam kotak.
rosak. Sebab 14 hingga 21 hari itu dia mesti sekali dengan nak masuk dalam kotak dan dibawa ke negara luar. Sebab kita pergi negara Egypt, negara Mesir, dia punya travelling tu sangat jauh. Kita kena ambil kira dia punya packaging dan dia nak buka dekat negara Egypt. Dan pertandingan tu pula 3 minggu. Hari terakhir tu baru dah bertanding. So dia kena mental, fizikal semua kena ready dari segi olahan semua tu. Kita kena ambil kira yang tu. So 14 hari hingga 21 hari adalah tempoh yang optimum dan relevan. Okey, apabila kita menggunakan bahan-bahan terbuang dan juga bahan-bahan asli, bukan bahan-bahan teknologi yang plastik apa ke. So mungkin dia mempunyai ketahanan yang terhad tertentu. So bagaimana penjagaan dia dari segi sudut supaya dia boleh tahan lama? Mungkin ada kemikal-kemikal yang digunakan ataupun bagaimana macam benda-benda ni kan kadang-kadang dia akan boleh menjadikan anak-anak dan sebagainya. So bagaimana pihak you menjaga supaya produk ini boleh tahan lama dan juga disimpan untuk menjadi katakan sejarah lah juga kan. Okey, macam yang saya kongsikan sebentar tadi, pakaian busana ini telah pun dipakai pada tahun 2019, tahun 2020. Masa tu kita tak tahu lagi ia akan sampai ke sini untuk dipamerkan. So kita sekarang ni dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas barulah dia dipamerkan. Okey, dari segi penjagaan, semasa kita buat tu kita pastikan bahan-bahan yang dipakai itu dia boleh beradaptasi dalam pelbagai suasana. Sebab masa tu Egypt kan negara panas, Malaysia negara khatulistiwa, suhu itu adalah berlainan. Lepas tu dia masuk pula dalam packaging melalui jam-jam yang tertentu, tempat yang berbeza. Semua tu kita kena ambil kira. Okey, dari segi pemilihan material dia, kita akan ambil material yang boleh tahan lama satu, and then bila dia disimpan dalam pelbagai bentuk pun dia tak akan rosak. Okey. So bila dia dah balik daripada negara Mesir datang ke Malaysia, kita buka dari kotak, kita akan terus simpan atas patung macam ini. Display di galeri ke di rumah dalam suasana yang tak kena panas, tak kena aircon, sejuk ke apa semua, supaya kita akan biarkan dia macam tu. Ya, dan dalam masa ke semasa kita akan bersihkanlah, sebab bila kita sebut benda-benda yang kita semula ni, dia ada tendensi untuk habuk tu melekat. Tapi dia punya kerja pembersihan tu very minimal sebenarnya. Because masa kita buat tu pun kita buat dia supaya dia tak mudah jatuh. Kalau kita gam tu dia tak mudah gugur. Kita kena fikirkan. Contoh macam ni, dalamnya ada besi. Dia ada besi. So kalau dia tak ada besi dia akan lembek. So benda-benda macam tu masa designing, sketch, kita kena fikirkan jangka masa panjang. Sebab itulah bila kita fikir 2019-2020 tu sampailah ke sini boleh dipamerkan. Okey, kita saya nak tanya, apabila anda melihat sesuatu yang berlainan daripada yang lain, so mungkin ada asisten ataupun anda seorang yang membuat bendanya. Mungkin berapa asisten yang membuat benda, sebab benda ni kadang-kadang bunga ni pun daripada pokok getah tu pun bukan terus jadi kan. So that means you kena design, kena buat benda tu. So berapa asisten ataupun pembantu sehingga menjadi sebuah kostum yang berbusana yang begini? Okey, semasa kita peringkat sketching, designing, lepas tu pemilihan material, kita kena tahu di mana sumber yang kita nak dapatkan tu. Macam daun getah ni, kita tak ada daun getah, kita tidak ada simpan, kita tidak pernah pun orang kata ada dia punya bahan itu. So dalam senarai list yang kita perlukan tu, kita tahu daun getah ni kita perlu, kita akan hubungi rakan kita, contohnya daripada Lembaga Getah Malaysia ke, ataupun penggiat seni, material yang ada menyimpan, kita kena hubungi dia. Lepas tu kita kena call pula, ataupun macam saya akan hubungi rakan saya yang memang tailor, seorang yang memang tukang jahit, dia akan memberikan nasihat. Fabrik ni kena sesuai dengan tikar ni, boleh ke tak boleh. So mana kata satu busana ini dia akan melibatkan pelbagai tenaga kerja. Saya boleh katakan dalam 5 hingga ke 10 orang, termasuk saya, termasuk kami, 5 hingga ke 10 orang untuk menyiapkan dalam tempoh 14 hingga 21 hari. So maknanya 14-21 hari itu kita dah lengkap material, siapa kita nak hubungi dia memang akan boleh disiapkan, insya-Allah. Okey, of course apabila design dah ada, bahan-bahan untuk diperolehi. So mungkin kalau nak dikirakan dari segi kos, sebab kalau nak kira kos pun macam mana pun tetap ada kos juga kan. Betul. Anggaran untuk 2 kostum yang terpilih untuk dipertandingan, berapa kos yang dianggarkan anda spend untuk membuat sehingga menjadi 2?
Okey, bila kita fikirkan costing ni, satu tenaga kerja. Kita kena fikirkan tempat kita nak melaksanakan, masa yang diperuntukkan dan juga kita punya effort untuk mencari sumber-sumber tersebut. Secara keseluruhannya kita spend di antara RM1,500 hingga RM2,000 sebab dia mengambil kira packaging kan. Kalau packaging tu kotak itu pun ada harga. Lepas tu kalau kita pinjam tempat orang untuk melaksanakan potong apa semua tu pun kita kena sewa dewan, kita kena pergi ke tempat-tempat pun ada transportation. So dalam lingkungan RM1,500 hingga ke RM2,000 untuk satu busana kontemporari disiapkan anggaran kos. Okey, mungkin ini tahun 2019, 2020 dan mungkin ada perancangan yang akan datang untuk 2023, 2024 untuk merekakan lagi kostum-kostum yang berlainan supaya menjadikan satu koleksi ataupun dia akan menjadi satu galeri akhirnya ciptaan you. Okey, mungkin ada perancangan akan datang. Okey, kami telah pun mula bergiat secara aktif dalam penghasilan busana kontemporari ataupun busana kreatif sebermulanya tahun 2013 sehingga sekarang. Jadi bila kita buat busana ni, kita tak fikir pun bahawa dia ni adalah untuk simpanan di muzium ke, tidak. Biasanya kita akan buat untuk si pemakai wakil Malaysia ataupun peragaan pentas. Tapi bila tahun demi tahun, bila kita dah semakin banyak buat, mungkin dah lebih daripada hampir 50 busana kreatif, ini dua daripada 50 tersebut, kita fikirkan sampai satu masa mungkin dia memerlukan platform untuk dipamerkan. Ini salah satunya lah platform yang diberikan untuk kita pamerkan. Jadi way forward, jangka masa panjang memang kita menjangkakan lah, kita bercita-cita sekiranya diberikan ruangan untuk display hasil ini tersebut, mungkin untuk kegunaan sesiapa penggiat seni, untuk rujukan ataupun mungkin peragaan pentas di mana-mana platform tertentu. Jadi boleh kata kita memerlukan satu ruangan lah. Buat masa ini kita display di tempat sendiri sahaja dulu. Sekiranya ada panggilan, ada keperluan, kita akan bagi. Dan dia juga menjadikan satu kata orang tu promosi Malaysia, promosi terutama Malaysia di Sabah dan untuk pelancong-pelancong yang datang ke Sabah untuk menyaksikan hasil anak Sabah sendiri. Untuk mungkin akan bekerjasama dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya di pihak Sabah ataupun Sarawak untuk menjadikan ia satu tarikan pelancong datang apabila sekarang kerajaan telah membuka border untuk pelancong-pelancong datang untuk melihat bukan kata pelancong juga, untuk pelancong tempatan juga untuk melihat hasil anak negeri Sabah itu sendiri. Mungkin perancangan akan bersama dengan MOTEC dan juga kementerian-kementerian ataupun agensi-agensi yang di bawah yang berkaitan. Betul. Pertama sekali, macam contohnya sekarang ini, kami berterima kasih kepada Kementerian Perpaduan Negara kerana memberikan kami peluang untuk mempamerkan bahan daripada negeri Sabah, contohnya baju tradisi, busana kontemporari dan juga lain-lain. Pada jangka masa akan datang, memang kalau dapat bekerjasama dengan agensi, jabatan ataupun bahagian di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Negara, memang itu adalah satu platform yang sangat baiklah. Sebab kita tengok sekarang ini, kalau kita nak jadi, semua orang memerlukan elemen pelancongan, apakah tarikan istimewa. Jadi mungkin kami berpandangan sekiranya ada hasil seperti ini, orang akan nampak niche Malaysia itu di mana. Ya, kita tahu semua orang boleh buat busana kontemporari, tapi yang macam mana diperagakan untuk yang apa image Malaysia itu sendiri. Jadi kalau ada peluang macam itu, kerjasama dengan semua persatuan, pertubuhan ataupun agensi jabatan di bawah MOTEC, kita boleh plan sesuatu yang we can make wonders. Ya. Dan bagi mereka yang di luar sana, pihak yang tertentu untuk menyaksikan hasil karya anak seni tempatan, terutama anak seni Sabah untuk menarik pelancong datang ke Sabah ataupun Sarawak. Apa tunggu lagi pihak yang tertentu? Jom join kami dan join anak-anak muda yang seperti ini untuk merealisasikan apa kata orang tu, keinginan untuk mempromosi Malaysia di mata dunia. Okey, sekarang kita dah mula dengan pendigitalan kan. Betul. So mungkin tak perlulah orang datang, dan juga untuk sebelum orang datang mungkin orang akan melihat di mana. Mungkin ada satu pendekatan pendigitalan yang dibuat oleh pihak Brunei sendiri untuk mengenengahkan hasil karya anda sendiri. Okey, pada ketika ini memang kita mengaplikasikan medium secara atas talian ataupun dalam talian secara menyeluruh pada ketika ini. Contohnya macam media sosial, kita ada Facebook, Borneo Republic Malaysia Creations, dan kita juga ada laman Instagram, Borneo Republic Malaysia. Dekat situ kita akan tampilkan
pelbagai hasil kreativiti kita daripada semasa ke semasa. Jadi untuk orang ramai mungkin yang terdekat sekarang ni ataupun pada masa akan datang, mereka boleh melihat secara online dahulu. Sekiranya pada ketika itu kita ada pameran secara live, mereka boleh datang juga. So ada dia punya kesinambungan, ada alternatif tertentu. Tapi memang secara online itu kita tak boleh pinggirkan. Itu adalah apa yang keperluan pada masa sekarang. Itulah dia tuan. Okey, tapi ada satu lagi topik yang saya nak kongsikan kepada penonton senitv.com. Kita nak bercerita, kita nak minta mereka bercerita pasal pakaian yang mereka pakai ini kan, daripada busana tradisi, daripada kaum mana, apa yang dikata nama ni, apa kata-kata. So, silakan. Kopi Ranggayan, selamat sejahtera kepada semua. Pada hari ini saya memperagakan busana tradisi Dusun Lotut daripada daerah Tuaran Negeri Sabah. Manakala rakan saya di sebelah ini pula memperagakan busana tradisi kontemporari daripada Penampang, Negeri Sabah Penampang. So kedua-duanya hampir sama sebab kalau kita sebut Sabah, dia punya pakaian tu tidak lari, mesti warna hitam dan ada hiasan emas ataupun corak-corak tertentu. Jadi apabila kita lihat pada hari ini, biasanya ia dipakai pada hari keramaian, hari perkahwinan ataupun tarian lah. So dia uniknya dekat Sabah ini, busana ini ada pelbagai ya. Setiap satunya memang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan tidak sama antara satu sama lain. Contohnya macam yang saya pakai ini, yang dekat kepala ini kalau Melayu panggil tanjak, tapi dalam Dusun Lotut kita panggil ini sebagai sundi. Ini pula kalau di bahasa Kadazan di Penampang kita panggil dia sebagai siga. Melayu tanjak. Okey, dia pelbagai lipatan yang berbeza menunjukkan identiti bangsa itu yang berbeza. So macam rantai yang saya pakai sekarang ni pula kita panggil sebagai karo, di mana ia diperbuat daripada emas dan juga manik-manik. Orang zaman dahulu memang dia mengetengahkan jewellery ataupun aksesoris emas tu melalui pembuatan rantai dia ya. Kemudian kita ada tali pinggang duit shilling, di mana tali pinggang duit shilling ini menunjukkan pada era pemerintahan British dahulu, kita memang sinonim lah apabila urus niaga, melakukan sistem barter ataupun apa saja, memang duit shilling British perak itu yang kita gunakan. Jadi dia punya kesannya sekarang ni kita buatnya sebagai tali pinggang. Kemudian kita ada benda yang bulat ni kita panggil tiupu ataupun tempat kita letak daun sirih ataupun daun sirih ataupun orang makan sirih semua tu dia akan letak di dalam. So ini susunan aturan ini semua ni lebih kepada elemen tradisi lah. Sama juga seperti yang terdapat rakan di sebelah saya. So pada ketika ini baju tradisi negeri Sabah ni memang boleh dipakai di mana-mana saja, senang didapati dan senang diubah suai, tetapi masih lagi mengekalkan elemen tradisi dan juga kebudayaan. Yang penting tata susila tu dan ciri identiti tu kena ada. Panggil sulaman ya, sulaman linangkit ataupun sulaman tangan lah. Kalau dulu orang menyulam corak-corak tertentu ni menggunakan sulaman tangan, tapi sekarang ni ada yang cetakan printed ataupun boleh pakai cross stitch. Okey, dia melambangkan corak flora dan fauna di negeri Sabah. Flora lah lebih tepat lagi. Bunga-bunga yang sinonim dengan di negeri Sabah. So kebiasaannya dia akan muncul seperti pemakaian selendang di leher ataupun di tali pinggang pun boleh juga. Dan kalau perempuan dia akan pakai di celah-celah tepi baju ataupun di skirt, dia boleh diletak di tempat-tempat busana tersebut, corak-corak tersebut. Jadi dia punya identitinya lebih kepada flora di negeri Sabah lah.